TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kepada semua penonton yang saya kasihi, salam ceria, salam bahagia, salam sayang daripada saya yang juga merupakan seorang asal di negeri Terengganu. Boleh kita berkongsi tentang apakah keistimewaan orang-orang muda, orang Terengganu terutamanya. Sebenarnya kalau kita lihat populasi di negara kita Malaysia ini, 75% orang muda. Ni orang remaja, anak-anak muda, pemuda-pemudi, 75%. Negara kita dimonopoli oleh orang-orang muda sebenarnya. Dan inilah orang yang berpotensi sebagai pencetus masa depan negara kita. Betul, orang muda kita sebut remaja belasan tahun, orang muda ada 20 sampai umur 30-40 tahun. Itu masih muda lagi sebenarnya. Dan orang muda ni sebenarnya kalau kita lihat, kita nak orang muda yang terpilih, remaja yang hebat. Siapakah remaja yang hebat? Orang muda yang terpilih ni, pertama mesti orang muda, remaja yang ada ilmu, yang terdidik dengan ilmunya. Jadi kena bina ilmu lah, cari ilmu sebanyak mungkin sebagai orang muda. Penuhkan universiti, penuhkan kolej, penuhkan sekolah-sekolah. Bukan penuhkan dengan penjara, bukan penjara tak mau, ya, kita nak penuhkan sekolah, universiti. Orang muda, mesti yang pertama, Islam nak macam mana? Orang yang terdidik dengan ilmu. InsyaAllah ilmu pula ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu pecah rumah, bukan ilmu merompak, tapi ilmu yang boleh membina diri, membina masyarakat, memajukan ummah dan membangunkan negara. Hak ni kita nak. Apa saja ilmu tak ada masalah. Ilmu agama ke, ilmu kejuruteraan ke, ilmu perubatan ke, ilmu arkitek ke, tak ada masalah. Yang penting boleh membina negara. Yang kedua, kita nak remaja, pemuda dan pemudi yang berwibawa. Bukan hanya terpesona dengan jubah dan topi graduasi saja. Oh, aku ada ijazah, aku ada degree, tapi satu perkara pun tak boleh buat. Sebab dia terpesona dengan apa yang dia dapat, tapi bila masuk dalam masyarakat, dia tidak boleh bertindak, tidak boleh bergerak. Sebab itu kena ada wibawa, disegani dalam masyarakat, dan dia bergaul dengan masyarakat, dia terjun dalam masyarakat. Kita nak macam ni, orang muda yang bukan bersama orang muda saja, tapi bergaul, ambil tahu semua isu-isu negara, ambil tahu isu-isu tentang ekonomi negara, ambil tahu tentang isu budaya negara, sosial negara, masalah negara. Itu kita nak. So dia akan memberi, orang kata apa, inspirasi kepada masalah ummah. Apa inspirasinya? Apa aspirasinya? Jadi kita nak anak muda yang hebat sebenarnya, yang pernah hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak muda yang hebat ialah anak muda, remaja, pemuda-pemudi, remaja-remaji yang bencikan kezaliman, yang tak sukakan kemungkaran. So kita cek diri kita.
Kita ni bakal pewaris kepimpinan negara. Kita bakal menentukan masa depan negara. Tapi kalau kita ni, Allahu Akbar, kita sukakan kezaliman, kita sukakan kemungkaran, maknanya kita bukanlah remaja yang diharapkan oleh agama, yang diharapkan oleh masyarakat. Satu. Nombor dua ialah kalau kita lihat, remaja, pemuda-pemudi kena beri sumbangan kepada negara. Sumbangan masyarakat. Jangan beri sumbang, tapi beri sumbangan. Apa sumbangan kita yang boleh kita majukan ke depan untuk masyarakat kita? Kalau kita lihat contohnya Nabi Yusuf AS, orang muda. Nabi Yusuf ni sejak kecil lagi dia terpisah dengan keluarga dia, dibuang oleh adik-beradiknya yang dengki kepada dia. So Nabi Yusuf AS akhirnya dia dipenjarakan berapa lama, kemudian dikeluarkan dari penjara dengan sebab fitnah tadi, masuk penjara. Keluar penjara menjadi pemimpin. Keluar penjara, dia menjadi orang yang boleh membangunkan negara. Bukan menambahkan isi penjara, dah. Dia membangunkan negara. Macam mana nak bangunkan ekonomi Mesir yang sedang dilanda kemarau? Satu tanah Arab, satu negara Arab, semualah dilanda kemarau. Tapi Mesir tidak mengalami krisis ekonomi, tidak mengalami krisis makanan, kebuluran dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf AS seorang anak muda yang boleh bangunkan negara dan mantapkan ekonomi Mesir ketika itu, sehingga dia boleh bantu bukan sekadar rakyat Mesir, dia boleh bantu rakyat-rakyat negara lain yang datang ke Mesir sebab nak minta makanan, nak minta minuman, sebab di negara mereka kebuluran, tak cukup makanan dan minuman. Kalau kita lihat lagi tuan-tuan, saudara-saudari semua, Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim ni disebut Fatah, anak muda Nabi Ibrahim. Bila ni? Masa dia dengan Namrud. Namrud ni raja ketika itu yang memang sembah berhala, yang memang melakukan kemungkaran sampai dia mengaku dia sebagai Tuhan. Macam mana Nabi Ibrahim nak membentuk masyarakat yang kembali kepada Allah, bentuk ummah yang sembah Allah, maka dia mainkan peranan. Dia bukan ikut perangai Namrud dah, tapi dia tahu ini kebenaran. Sebab tu orang muda mesti ada ilmu yang boleh membezakan ini benar, ini batil, ini salah, ini betul. So kalau dia tak tahu, dia tidak boleh bezakan sebab tak ada ilmu, maka dia akan ikut kemungkaran. Nabi Ibrahim dia tak ikut kemungkaran Namrud. Nabi Ibrahim tidak ikut kezaliman Namrud, sedangkan dia anak muda. Sebab dia ada ilmu, dia ada wibawa, dia bencikan kezaliman, dia sukakan keadilan, dia bencikan kemungkaran, dia sukakan benda-benda kebaikan. Sebab itu kita lihat contohnya Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Yusuf. Begitu juga kalau kita lihat ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga anak muda. Nabi kita dilantik sebagai rasul, berdakwah kepada masyarakat, umur 25 tahun. 25 tahun. Nabi dah sibuk dah dengan ummah, sibuk dengan masyarakat. Kita 25 tahun sibuk dengan kereta, pasang sketing kereta, barangkali setengah-setengah ya, sibuk nak kahwin. Tapi Nabi SAW sudah mikirkan macam mana aku nak manfaatkan apa yang aku ada untuk memberi manfaat semula kepada umat dan masyarakat Arab ketika itu yang bergelumang dengan kemungkaran, minum arak, peram, bergaduh, berzina, menipu sesama mereka, buang anak perempuan hidup-hidup, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Jadi ini gejala sosial berlaku di kalangan masyarakat Arab kota Mekah jahiliyah ketika itu, dan Nabi sebagai orang anak muda. Betul kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa syabun. Allah tidak pernah mengutuskan para nabi untuk pergi berdakwah di kalangan masyarakatnya, melainkan nabi itu ialah seorang anak muda. Wa huwa syabun. Semua nabi-nabi. Dah Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim ke Nabi Musa ke Isa sampai dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya anak muda yang diutuskan. Allah Taala tidak utuskan nabi-nabi yang dah berumur boleh tidak nabi, tidak. Dah umur 80 tahun, 90 tahun jadi rasul, tidak. Tapi bermula dengan anak muda. Dan kalau kita lihat, ustaz, itu terlalu idealistik ustaz, itu nabi, itu rasul. Okey. Kalau kita lihat contohnya anak muda yang hebat, rasul pun tidak, nabi pun tidak, sahabat pun tidak, tabi'in pun tidak. Siapa anak muda ni hebat ni? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dialah yang membuka kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel daripada tangan
Byzantine ataupun Raja Byzantine itu kerajaan Rom. Jadi macam mana anak muda yang hebat ni, Sultan Muhammad Al-Fatih, anak muda, umurnya baru 21 tahun. Kalau anda yang sedang menonton ni umur 21 tahun, fikir-fikirkanlah. Ini bukan Rasul, bukan Nabi. Sultan Muhammad Al-Fatih, anak raja lagi tuan-tuan. Tapi hebat. Sebab apa hebat? Sebab dia ada mempunyai ciri-ciri kehebatan. Anak muda yang berketerampilan. Nanti kita akan cerita. Saya sebut ni sumbangan. Sumbangan anak muda, tuan-tuan belajar sejarah, mengkaji sejarah, mereka telah membangun negara. Bukan negara sendiri, sampai peringkat negeri kota Konstantinopel dibangunkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Ini saya nak kongsi dengan anda semua. Nanti saya sebutkan apakah ciri-ciri yang ada pada anak muda yang ada dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Supaya kita sedar, aku boleh tiru, aku boleh ikut. Sebab mudah je. Ya. Kemudian kita lihat lagi tuan-tuan. Ya. Sahabat-sahabat Nabi, rata-rata anak muda sahabat Nabi. Kalau saya boleh semak balik, contohnya lah seperti Zubair bin Al-Awwam, umur 15 tahun. 15 tahun sudah masuk Islam dah. Tapi masuk Islam bukan masuk Islam duduk kat rumah, duduk diam-diam. Tak. Bila masuk Islam, mereka berdakwah. Zubair bin Al-Awwam masuk Islam umur 15 tahun, kemudian dia aktif. Aktif macam mana? Dia membentuk masyarakat. Ya? Macam mana Nabi berdakwah, macam itulah dia berdakwah kepada kaum Arab ketika itu. Supaya mendukung perjuangan Nabi SAW. Siapa lagi? Contoh lagi lah Talhah bin Ubaidillah, umur 16 tahun. Sudah masuk Islam, berdakwah, ajak orang jangan sembah berhala, sembah Allah. Siapa? Apa ni Talhah, umur 16 tahun. Siapa lagi tuan-tuan? Sa'ad bin Abi Waqqas, umur 17 tahun. Masya Allah, SPM, 17 tahun. Tapi subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berdakwah, ajak orang jangan minum, jangan bunuh anak perempuan hidup-hidup. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi contohnya? Usama bin Zaid, 17 tahun. Muaz bin Jabal, 18 tahun masuk Islam. Sampai Nabi menjadikan Muaz bin Jabal seorang duta. Mus'ab bin Umair, anak muda. Walhal Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, adik-adik semua, remaja-remaji, pemuda-pemudi, Mus'ab bin Umair ni anak muda yang dilingkungi oleh kemewahan. Jubah dia pakai bukan jubah Terengganu, ya? Bukan jubah Mekah biasa, jubah imported. Tak jumpa kain tu kat Mekah, tak jumpa. Kaya tak kaya dia, perfume dia bukan Mekah punya. Semualah apa yang dekat dia ni sebab keluarganya kaya. Tapi bila mana dia sudah mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia diberi pilihan oleh keluarga dia, mak dia semua, kalau kamu nak ikut Muhammad, 1 sen pun kamu tak dapat. Jangan harap 1 sen tak dapat dan kamu kena keluar rumah. Walaupun dia kena seksa macam mana pun, tetap dengan agama Islam. Dia kena pulau, tak dapat 1 sen pun tak apa, dia ikut Nabi SAW. Akhirnya Nabi lantik sebagai duta di Yathrib, ataupun nama sekarang Madinah Al-Munawwarah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair, anak muda. Sehingga dia masuk dalam masjid, Nabi menangis tengok dia. Dulu pakaiannya hebat, sekarang pakaiannya tidak lagi hebat macam dulu. Bukan lagi sutera, sekarang adalah koyak-koyak, compang-camping sikit. Tapi Nabi menangis. Dan dia telah menggunakan kudratnya, nyawanya, masanya untuk Islam, sehingga dia terkorban dalam perang Uhud. Perang Uhud dia terkorban. Putus kedua-dua bahunya. Dipancung oleh orang-orang musyrikin Mekah dalam perang Uhud. Tapi dia masih lagi bernyawa, masih lagi mendukung perjuangan Islam, masih lagi memegang panji-panji Islam dengan kedua bahunya yang masih tinggal. Akhirnya satu tombak menerjah pada perutnya, akhirnya dia terjatuh. Subhanallah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair, seorang anak muda. Kalau kita lihat, dia bukan Rasul, bukan Nabi. Boleh tak kita ikut? Boleh. Subhanallah. Tapi kena ada ciri-ciri anak muda yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang paling muda, sahabat nama Ali bin Abi Talib, 8 tahun. 8 tahun dalam peristiwa hijrah, 8 tahun dia mainkan peranan dia. Macam mana peranan dia? Dia tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke kota Madinah. Nabi suruh Ali bin Abi Talib, engkau tidur di tempat tidur aku. Kau selimut dengan selimut aku, sebab aku nak berhijrah malam ni.
Ali tak bantah. Walaupun dia tahu itu risiko tinggi. Kalau dia kena bunuh, dia mati. Sebab orang sangka dia Nabi, kena bunuh. Tapi dia, subhanallah, ini peranan saya. Ini fungsi saya. Inilah tanggungjawab saya untuk agama. Akhirnya, kita lihat sekarang, Islam berkembang sampai ke negara kita, ke negeri kita. Dengan sebab apa? Sebab salah satunya ialah peranan Ali bin Abi Talib, umur 8 tahun. Subhanallah. Gitulah tuan-tuan, ya, adik kakak semua, ya, pelajar-pelajar, takkanlah universiti ke, college ke, sekolah ke, di mana saja, tak kiralah apalah peranan anda, ya, sebagai seorang pemain bola sepak ke, ya, sebagai seorang tukang masak ke, sebagai seorang pelajar lagi ke, tapi ingat peranan kita sentiasa ada untuk membangunkan negara, untuk memurnikan masyarakat, ya, untuk memantapkan akidah kita di negara kita Malaysia, di negeri Terengganu khususnya Darul Iman ini, biar iman kita mantap. Macam mana negeri kita Darul Iman. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat dalam dalam semua kata-kata cerdik pandai, siapakah sebenarnya yang menggerak dan menentukan masa depan negara? Mestilah orang muda. Orang muda dia akan menentukan. Lepas ni jadi macam mana negara kita? Lepas tu jadi macam mana negara kita? Orang muda akan fikir. Sebab itu orang muda kena banyak berfikir tentang hal-hal yang positif. Bukan hal-hal remeh-temeh, bukan hal-hal yang biasa-biasa, tapi fikirlah hal-hal yang luar biasa. Yang kata apa? Di sebalik kotak, ya, di sebalik tabir, di luar kotak pemikiran biasa, fikirlah yang tu, ya. Okey, saya sebut tuan-tuan. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Dia boleh menggerakkan masa depan negara. Dia ada apa sebenarnya? Kena kaji apa yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia macam kita juga. Dia rambut hitam, ya, dia ada tangan ada 2, kaki ada 2, lubang hidung 2 juga, mulut 1, mata ada 2, telinga 2. Tapi apa lebih dia? Apa kurang kita? Yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih, anak muda yang berjaya menakluk kota Konstantinopel saat usianya 21 tahun sebab dia ada idealisme. Apa maksud idealisme? Dia ada wawasan. Wawasannya bukan biasa-biasa, tapi luar biasa wawasannya. Wawasannya ialah menakluk kota Konstantinopel. Satu impian yang sangat tinggi. Sebab apa ada wawasan? Sebab ayah dia, sebab guru-guru dia, ya, semua menaruh harapan kepadanya. Kamulah yang akan buka kota Konstantinopel. Yang disebut oleh Nabi 800 tahun yang sudah. Masa zaman dia lah ke sekarang. Zaman dia tu 800 tahun yang sudah. Nabi sebut dah. Kota Konstantinopel akan dibuka, ditakluk, ditawan oleh orang Islam. Rajanya sebaik-baik rajanya, tenteranya sebaik-baik tentera. Siapa? Kata gurunya, engkau lah. Sultan Muhammad Al-Fatih, engkau lah. Ayah berkata, engkau juga. Walhal sebelum ini sudah begitu ramai pemimpin-pemimpin cuba membuka kota Konstantinopel tapi tak berjaya. So dia ada wawasan. Aku akan buka. Aku kena buka. Iaitu kena menakwan kota Konstantinopel. So kena ada wawasan. Nak jadi apa kita ni? Kena ada wawasan. Engkau nak jadi apa? Tak tahulah. Nak jadi apa? Tengoklah jadi apa-apa. Mana macam tu? Kena ada wawasan yang tinggi. Okey, satu. Yang kedua ialah dia ni ada intelektualisme. Orangnya hebat. Sultan Muhammad Al-Fatih ni orang hebat. Dia ni ramai guru lah dia belajar. Dia ni yang pertama saya sebut, intelek dia tahu tentang sejarah. Dia tahu tentang matematik. Dia belajar arif tentang sains. Bab astronomi dia boleh menguasai bab astronomi. Bab ketenteraan dia hebat. Bab ketenteraan, bab memanah, naik kuda dia cekap. Zaman dia naik kuda lah, bukan naik kereta kebal, naik kuda zaman dia. Cekap, semua cekap. Malah Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia inteleknya hebat, dia boleh menguasai 7 bahasa. 7 bahasa. Maknanya hebat. Hebat ni, kepala otak dia hebat. Dengan sebab 7 bahasa yang dia kuasai, dia boleh berkomunikasi dengan kerajaan-kerajaan di luar negara yang ada bahasa-bahasa lain. Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Allahu Akbar. Jadi orang yang ada daya intelektual yang tinggi, insya-Allah dia akan berfikir yang hebat-hebat. Maka anda pun sama juga. Saya tak mau. Saya sekadar lulus SPM, tak pada. Tak lagi tu.
Lulus. Kita nak hebat. Berapa A kita nak? Bukan lulus. Kita nak target yang tinggi. Ni daya intelektual. Ini yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Belajar rajin-rajin. Belajar sungguh-sungguh lah. Kalau anda ni pelajar universiti, pelajar sekolah, pelajar kolej, jangan main-main saya belajar. Jangan main-main. Kita target kena ada. Apa target kita? Aku nak Dean's List katakanlah. Dulu zaman saya masa kat Uniza dulu Kuza. Saya tiap-tiap semester dapat Dean's List. Apa maksud Dean's List? Senarai dekan. Sebab apa? Sebab CGPA-nya 3.5 and above. Maknanya 3.5 ke atas CGPA dia. Maka dapatlah Dean's List. Dapatlah sekali dapat satu semester RM300. Dapat. Sekarang mungkin banyak zaman saya dulu. Di Kuza dulu. So anda kena kalau anda belajar sungguh-sungguh, jangan main. Ni. Okey. Yang ketiga, apa yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih ialah dia ni aktif. Zaman dia budak-budak dia aktif dah. Dia masuk dalam masyarakat, ya. Sehinggalah sebelum dia nak pergi menakluk kota Konstantinopel, dia dah menyamar dah sebagai rakyat biasa masuk ke dalam kota Konstantinopel. Dia tengok struktur masyarakat macam mana, struktur tanah macam mana, struktur geografi macam mana, bukit kat mana, aku nak serang kat mana. Hebat dia masuk masyarakat. Sehingga kan ketika dia memimpin satu bala tentera yang besar, ada riwayat kata 150,000 orang tentera. Ada riwayat kata 250,000 orang tentera. Banyak tu. Dia umur 21 tahun. 21 tahun. Muda lagi. Atas kapal, suara dia menjerit. Serang. Aktif sungguh. Sehingga kan, bila berjaya menakluk kota Konstantinopel dari tangan Byzantine, kerajaan Rom ketika itu, apa yang berlaku? Subhanallah. Dia turun padang. Aktif dia. Dia bukan duduk kat istana. Dia bukan duduk atas singgahsana saja. Tak. Dia aktif, dia turun ke padang. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Padahal, dia ni, dia walaupun Islam, dia tak paksa rakyat di kota Konstantinopel yang rata-rata Kristian masa itu, dia tak paksa, kamu kena masuk Islam. Kalau tidak, aku bunuh. Tak. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dia berdakwah. Kemudian dia pergi rumah ke rumah. Apa dia buat? Aktif dia. Dia pergi rumah ke rumah, dia tanya makcik ada masalah benda. Pokcik pergi sana, pokcik sakit benda. Pergi sana Tok Muk Tuan Romo, Tok Muk perlu bantuan benda. Dia akan tanya semua benda. Jadi orang ketika itu, subhanallah, dengan sebab dia aktif, dia pula baik, kemudian dia menyumbang pula. Maka sikit demi sikit orang-orang Kristian di kota Konstantinopel masuk Islam. Sebab keaktifannya. Tengok. Jadi anda semua, orang muda, remaja-remaji, pemuda-pemudi negeri Terengganu Darul Iman, mesti aktif. Kita tak duduk kat rumah, terperosok kat rumah, duduk kat rumah duduk main game. Tak mau gitu main game. Duduk main game. Tengok lomba kereta, gugu main game. Tengok Gusti, main game bola. Tak gitu. Kita nak aktif tujuan masyarakat. Duduk sejid, duduk surah, pergi pasar, duduk pergi jalan, tengok apa benda berlaku. Kalau ada orang susah, tanya khabar. Apa masalah cik sebenarnya? Saya ada ketumbuhan. Pak cik dapat rawatan dah? Tak lagi. Dapat kita tu lejah mana-mana ke hospital ke? Tanya pula. Kat Maidan ke kat ada bantuan. Dia mana tahu orang kampung. Kita lah tolong jadi orang yang membantu dia dalam masyarakat. Dan yang akhir sekali keempat, apa kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Sampai dia boleh membangunkan masa depan negara dia. Tengok. Yang keempat ialah dia mempunyai spiritualisme yang tinggi. Spiritualisme yang hebat. Apa maksud saya dengan spiritualisme yang hebat? Dia mempunyai kerohanian yang sangat tinggi, kerohanian dia. Ni jiwa dia. Jiwa rohani sangat, bukan jiwa biasa-biasa. Jiwa yang cair dengan lagu cinta. Bukan jiwa yang mudah merajuk. Bukan jiwa yang koyak. Tak macam tu. Jiwanya kuat, mantap, teguh. Tengok, kecil-kecil lagi. Sultan Muhammad Al-Fatih, kecil lagi. Sudah hafal 30 juzuk. Quran dalam dada 30 juzuk, bukan 3 kul, 30 juzuk. Allahu Akbar.
Kemudian Sultan Muhammad Fatih ni dia alim dalam bab tafsir, dalam bab hadis, dalam bab fiqh, alim. Remaja, saya sebut ni 21 tahun. 21 tahun hafal Quran 30 juzuk. Alim dalam bab tafsir, alim dalam bab hadis, alim dalam bab fiqh. Apa lagi? Subhanallah. Ini cukrananya setinggi. Dan dia ni akidahnya mantap. Kemudian dia ni pula ada aliran kerohanian, zikir tak pernah tinggal. Dia beramal dengan ilmunya daripada gurunya Syekh Samsudin, dengan seorang lagi gurunya yang sentiasa mengajarnya. Subhanallah, hebat. Inilah namanya spiritualisme yang hebat, yang tinggi. Ini kerohaniannya yang mantap, akidahnya yang teguh. Akhirnya dia boleh bina masyarakat yang hebat. Diceritakan dalam sejarah, dalam sirah hidup dia, Sultan Muhammad Al-Fatih sejak dia balik tak pernah tinggal solat fardu. Macam remaja-remaja kita macam pernah tinggal tak solat fardu? Asyik qada je kan. Bukan sekadar tak pernah tinggal solat fardu sejak balik, dia tak pernah tinggal solat sunat rawatib sejak dia balik. Solat sunat rawatib sejak balik, tak pernah tinggal solat ba'diyah, qabliyah, tak pernah tinggal. Dan sejak dia balik, dia tak pernah tinggal solat tahajud setiap malam. Apa macam? Kita mimpi bagai nak rak. Lepas mimpi. Asyik sambung tidur je. So nak jadi orang hebat macam mana? Jadilah macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerohaniannya hebat. Tak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa ada zikir-zikir yang terkumat kamit di mulutnya. Tahajud tak pernah tinggal tiap-tiap malam. Baca Quran selalu sebab Quran 30 juzuk dalam dada dia. Dan guru-gurunya sentiasa berdamping dengan guru-guru. Jadi anak-anak muda kita kena sentiasa berdamping dengan guru-guru, terutamanya guru-guru agama, ya, guru-guru akidah, guru-guru fiqh, guru-guru tafsir, guru-guru hadis, supaya kita mantap bab ilmu, mantap bab akidah, mantap bab kerohanian. Insya-Allah, barulah insya-Allah boleh terjun dalam masyarakat, boleh memberi sumbangan dan manfaat kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang mampu, yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Saudara-saudari semua yang saya hormati, ya. Sebab itu sebagai penutup perkongsian kita lah pada hari ini, ya. Kalau panjang lebar pun tuan-tuan boring juga dengarkan. Jadi kita bagilah orang lain pula. Saya cakap sikit saja untuk makluman perkongsian kita pada hari ini, iaitu semua Nabi-Nabi asalnya daripada orang muda, diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah. Dan kita kena ingat, Nabi pun sentiasa sering menyebut orang muda. Sebut dia. Antaranya, ya ma'syara syabab, wahai anak-anak muda. Sebab dalam bahasa Arab, syabun tu anak muda. Syabun. Bukan sabun. Itu dalam bilik air. Ni syabun. Jadi kalau plural, jamak, jadi syabab. Ya ma'syara syabab, wahai anak-anak muda. Artinya anak muda tu ramai depan Nabi. Nabi tak kata, hei orang tu, dah. Hei warga-warga emas, dah. Artinya depan Nabi tu sahabat-sahabat yang muda. Ya ma'syara syabab, wahai anak-anak muda. Tengok, ya. Nabi sebut lagi dalam hadis-hadis cukup banyak. 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah, yang tiada naungan lain ketika itu, hanya naungan Allah, naungan arasy Allah di pada masyarakat. Nabi sebut salah satunya, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang membesar dalam suasana ibadah kepada Allah. Mulut cakap benda-benda ibadah, mata melihat benda-benda mendatangkan pahala, telinga mendengar benda-benda yang baik-baik. Itu ibadah, ya. Kaki berjalan tempat-tempat yang mendatangkan pahala. Itu ibadah. Ini orang muda hebat. Sampai Allah Ta'ala naung dia di padang mahsyar, tak kena panas matahari terik. Sebab apa? Sebab dia anak muda yang bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Iaitu anak muda yang sentiasa membesar, memastikan dirinya berada dalam ibadah, suasana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain. Antara sebut ialah irtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata apa? Rebut 5 sebelum datang 5 yang lain. Rebut 5 yang ni sebelum datang 5 yang tu. Salah satunya syababaka qabla haramik. Rebut waktu muda kamu sebelum datang waktu tua. Waktu muda lah waktu nak belajar,
Waktu muda lah waktu nak aktif. Waktu muda lah waktu kita nak terjun dalam masyarakat. Waktu muda lah waktu kita nak menyumbang sesuatu. Waktu muda lah waktu yang kita nak apa lagi? Nak memimpin orang. Waktu tua tak larat dah. Nak beramal waktu muda. Waktu tua tak larat dah. Waktu tua sakit-sakit, duduk hospital lebih banyak daripada duduk kat rumah. Selain disebut syababaka qabla haramik. Malah disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata tidak berganjak kaki anak Adam di hari akhirat sehingga ditanya 4 soalan. Antaranya lah an syababihi fima afna. Akan ditanya tentang keremajaannya. Anak muda, masa dia muda, apa dia dah buat dengan mudanya? Kalau kita nak jawab macam mana, kalau ada orang muda duk main dengan dadah, ya, dia main dadah, duk main dengan benda syabu, duk main dengan benda-benda yang mengkhayalkan, nak jawab macam mana depan Allah? So masa waktu muda, kata Nabi, rebut, sebab waktu muda kamu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan kepentingan waktu muda dan anak-anak muda ini. Jadi semualah semua penonton yang melihat perkongsian yang berfaedah ini, sama-samalah, ya, kalau anak muda lah. Kalau orang tua, tolong pesan kepada anak-anak muda, anak-anak kita sendiri ke, anak saudara kita ke, anak buah kita ke, pesan kepada mereka supaya jadilah orang baik, jadilah orang yang boleh membangunkan masyarakat dan orang yang boleh menggerakkan negara. Anda adalah impian negara yang akan menentukan dan mencorakkan masa depan negara, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik tu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta banyak-banyak, insya-Allah, ya. Kalau ada masa kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Islam percaya ada malaikat yang ditugaskan untuk catat percakapan kita dan apa yang kita buat. Malaikat ni bukan saja tulis semayang, puasa, berzikir, termasuk menulis apa yang kita buat kerja dalam mencari kehidupan, termasuk memakmurkan bumi. Kadang-kadang kita buat masalah sendiri, menyebabkan banyak perkara jadi tak selesai.